Dan saya akan mutekan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan supaya kalau ada yang dia punya mikrofon on tu dia akan apa orang kata tu ditapis lah ya. Dia tidak mengganggu syarahan kelas kita ni, tapi walau macam mana pun kalau ada soalan tuan-tuan boleh dipanggil ke unmute kan ya. Unmute kan mikrofon dan bertanya dalam masa kita ada setengah jam ya sehingga 7:45. Okey, kita mulakan dengan doa seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وقوي عزام وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita banyak program dan banyak urusan yang kita perlu lakukan hari ini, tapi kita masih tidak mengenepikan pembelajaran Al-Quran ya, sebab memang sepatutnya lah kita sekarang ni kena menumpukan dan menghabiskan masa, bukan masa saja ya, begitu juga apa ni, tenaga dan juga kewangan kita ya untuk menguasai bahasa Al-Quran ya, sebab dulu masa kita bekerja dulu mungkin kita tak sempat ya. Terlampau sibuk dengan kerja kita sehingga kan kita tak sempat nak menumpukan perhatian kepada Al-Quran. So apa yang berlaku, kita dulu kita kata kita baca saja ya, dan kita tak sempat untuk mencari kaedah ataupun pendekatan mengenalkan kalimah dan menterjemahkan ayat-ayat Quran yang kita baca ya. Jadi ramai di antara kita membaca tanpa memahami ya. Dan sebenarnya kalau saya punya definition, bukan membaca ya. Membaca mesti faham. So maknanya sebelum ni kita bukannya membaca, tapi kita hanya menyebut saja di bibir saja ya. Mungkin hati dan minda kita tak terkait dengan, tak terpaut dengan makna dan isi kandungan Al-Quran ya. Apa kita buat biasanya ialah bila kita nak faham, kita baca terjemahan dan orang kita merasa selesa ya berbuat demikian. Sayangnya tidak ramai di antara kawan-kawan kita yang menegur dan cuba mengubah pendekatan kita dulu, termasuk saya dulu ya. Banyak tahun dulu saya juga didedahkan dengan pendekatan yang sama. Bila nak faham, kita baca terjemahan ya. Tuan-tuan dan puan-puan, terjemahan bukannya Al-Quran ya. Terjemahan adalah perkataan penterjemah. So yang kita nak faham bukannya terjemahan. Yang kita nak faham ialah Quranan Arabiyan ya, yang mana Allah kongsikan dalam dengan kita dalam surah Yusuf ayat kedua, surah Al-Zukhruf ayat ketiga tu ya. Allah kata inna anzalna Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran tu ya, bukannya terjemahan tu. Ya, Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang tu yang tuan-tuan kena fokus, iaitu firman Allah, kata-kata Allah, kataan Allah tu ada dalam bentuk bahasa Arab tu. Yang tu yang kita kena faham, yang kita kena kenal, yang kita kena faham ya. Kalau kita kata kita faham baca terjemahan, dia tidak mencukupi.
Sebab terjemahan tu hanya memberi makna dia saja. Sedangkan kalimah Al-Quran tu, ya, tuan-tuan yang mengikuti kelas intensif kita ataupun kelas pengenalan, telah kita pun kongsikan ada 13. Ya, ada 13 perkara yang tuan-tuan kena kenal daripada kalimah tu untuk memahami. Yang bukan setakat melihat makna terjemahan saja, tak cukup. Terjemahan satu daripada 13 perkara. Ya, kemungkinan tuan-tuan telah pun kita kongsikan. Sebagai contoh, semalam kita mengupahkan kalimah qila saja. Ya, qila saja, kita bincangkan apa? Jenis dia. Ya, apakah jenis qila tu? Dia fi'il madhi. Ya, dalam terjemahan dia tak ada. Ya, dia tak ada beri bentuk fi'il madhi dia. Ya, kemudian dia ada majhul pula. Ya, dalam terjemahan dia tak ada beritahu ni majhul ke ataupun maklum. Ya. Kemudian dalam konteks dia, dalam konteks apa pula qila tu? Dia adalah bila dia majhul, dia membina ayat majhul, ayat pasif. Ya, ayat pasif ni dia ada dia punya ciri-ciri pula, iaitu pelaku kepada perbuatan tu tidak diceritakan di dalam ayat tu. Ya, tidak diceritakan. Jadi sebab tu kita kena menghadiri kelas-kelas macam ni supaya kita dapat bahaskan dia dengan lebih baik. Ya. Kemudian dia ada, hari ini kita akan memperkenalkan bila dalam ayat majhul, dia ada pula apa? Ada pula konteksnya, iaitu bila dia tak ada fa'il, jadi ada orang yang kena jadi fa'il. Ya, sebab fa'il tak ada di dalam ayat tu, jadi untuk melengkapkan ayat tu kena ada orang dalam ayat tu dijadikan fa'il, menggantikan fa'il itu. Itu dinamakan naib fa'il. Ya, mungkin kalau kita sempat nanti hari ini kita akan kongsikan beberapa contoh di dalam Al-Quran di mana terdapat ayat-ayat majhul. Tuan-tuan akan melihat yang fa'ilnya tidak ada, jadi objek kepada perbuatan tu akan menjadi naib fa'il. Ya, itu yang perlu kita hadiri kelas-kelas macam ni supaya kita lebih mengenal kalimah tu. Ya, itu tidak termasuk lagi aspek apa pembentukan kalimah dia, 3 huruf akar dia, kata dasar dia, kata terbitan dia, wazan dia. So itu yang saya masukkan lebih kurang dalam 12 atau 13 perkara. Ya, kalau tuan-tuan betul-betul serius untuk menguasai, bukan setakat nak mengenal secara akademik. Ya, kadang-kadang ramai di antara kita belajar secara akademik cuma nak tahu saja. Bukan itu tujuan kita belajar Al-Quran. Ialah kita nak menguasai supaya kita dapat menjiwai isi kandungan Quran tu, malah kita boleh menterjemahkannya. Ya, menterjemah itulah bagaimana yang dikongsikan oleh Imam Ghazali. Apabila kita membaca tu, hati kita ni mesti terpaut dengan makna yang disampaikan dalam ayat Al-Quran tu. Mesti dalam biasanya kita akan wajilat qulubuhum, ya, surah Anfal tu. Apabila kita diperingatkan ataupun disebutkan nama Allah, ya, di dalam ayat Al-Quran tu, hati kita mesti gemetar sebab kita memahaminya. Kalau kita baca saja, hati kita tidak gemetar, kita rasa relax saja, so something is wrong. Ya, itu bukannya membaca lagi, ya, itu hanya menyebut saja. Ya, sebab tu kita perlu menambahkan lagi usaha kita. Ya, semoga Allah membantu kita untuk sampai ke tahap itu. Bukanlah bermakna kita attend 2-3 kali kita dah dapat, tidak. Sebab proses untuk menguasai bahasa Al-Quran ini adalah proses berterusan, ya, lifelong learning. Ya. Jadi tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti kelas pagi ini, walaupun setengah jam tapi kita buat secara konsisten, ya, secara istiqamah, dan pagi ini kita buat secara applied. Ya. So untuk
belajar dia punya asas-asas dia, kaedah-kaedahnya, tuan-tuan boleh mengikuti kelas-kelas lain yang kita hampir setiap hari, setiap malam kita ada kelas untuk rakan-rakan kita dalam beberapa kumpulan untuk membantu mereka mula berjinak dengan kalimah-kalimah dan ayat Al-Quran. Ukuran tuan-tuan dan puan-puan senang saja Kalau bila tuan-tuan baca Quran, tengok kalimah, adakah tuan-tuan confident tak dengan apa? Kenal dia betul, boleh menterjemah ke dia, boleh memahami ke tidak? Kalau ada kawan kita suruh tuan-tuan menerangkan satu kalimah tu boleh ke tidak? Itu ukurannya. Bermakna kalau tak boleh lagi, tak confident, kena usaha sehingga kita satu hari nanti setiap kalimah di dalam Quran tu kita dengan confident boleh menerangkannya. Itulah ukuran kita Jadi kalau kita tak belum sampai itu kenalah tambahkan lipat gandakan usaha itu insya-Allah. So saya kongsikan dengan apa yang kita telah kongsikan semalam, iaitu kita kongsikan skrin dulu. Share skrin. Dan kita ambil screenshot terima kasih kepada Ukti Hajah Khalijah kita, sebab saya semalam tak sempat nak buat screenshot tu. Masa saya exit sharing screen tu dia terpadam tapi Ukti Khalijah kita dia sempat buat screenshot jadi dia hantar kat saya WhatsApp, jadi saya gunakan balik yang dihantar tu untuk berkongsi balik dengan tuan-tuan dan puan-puan. So sebelah atas tu apa yang telah kita bentangkan semalam. Pertama, qila tu kita cuba terangkan, iaitu apa? Fi'il madhi majhul wazan 1 mabni bil fathati. Itu penerangan kepada kalimah qila kemudian kita semalam buat pembentukan kalimah dia qila tu kita telah melihat daripada korpus Quran.com ataupun Quran tafsir dan perkata tu, kita telah melihat 3 huruf akar dia, iaitu qaf, waw, lam. Itulah 3 huruf akar bagi kalimah qila. Kemudian kita membentuk kata dasar dia. Apa yang kita buat ialah qaf, waw, lam ni kita gabungkan, tetapi waw tu adalah huruf illah yang kita terangkan di bawah ni Waw adalah huruf illah. Jadi huruf illah apa berlaku apabila membentuk kata dasar, waw akan bertukar kepada alif alif mat, alif yang tidak berbaris. Di dalam kalimah Al-Quran semua alif tidak boleh dibariskan Jadi qaf berbaris atas, lam baris atas, jadilah qala. Okey, mungkin kita gunakan yang ni saja. Kita tumpukan, kita besarkan sikit. Okey, kata dasar kepada qala adalah makna kepada qala ialah berkata. Berkata. Dia belum lagi kata terbitan. Dia belum lagi mengambil bentuk madhi ataupun bentuk-bentuk lain. Dia hanya kata dasar. Jadi kata dasar dia tidak ada pelaku, tidak ada masa. Dia hanya makna yang asas saja. Sebelum dia membentuk kata terbitan lain, kita mesti dapatkan kata dasar dia. Okey. So apa yang berlaku ialah qala, iaitu kata dasar yang mana berkata, untuk membentuk kalimah qila tu dia memerlu mendapatkan kata terbitan dalam bentuk fi'il madhi majhul yang ni wazan 1 dan fi'il madhi, untuk membentuk dia fi'il madhi majhul wazan 1 tu dia perlu mengambil acuan yang betul, yang tertentu So acuan ni tuan-tuan boleh lihat di dalam okey, nanti saya belum buka lagi saya bukakan dulu template tu template dipanggil
QHS, Quranic Vocabulary Template tu, kita cari acuan dia. Yang ni ialah acuannya, acuan fi'il madhi majhul wazan satu ialah yang atas sekali ni ya. So fi'il madhi wazan satu dia punya acuan ialah apa dia? Fu'ila. Inilah yang kita nak gunakan dalam pembentukan kalimah tu. Ya, kita kotakkan supaya tuan-tuan nampak. Ya, fu'ila. Kalau kita ambil acuan yang lain, dia tidak menjadilah. Sebab itu kita kena mengenalnya. Kalimah tu, sebab tu kita mulakan dengan penerangan. Jadi kita gunakan acuan fu'ila ni untuk membentuk kalimah qila. Okey. So balik terus kepada yang tadi. So kita gunakan fu'ila. Okey, macam manakah caranya ialah qaf ni gantikan fa menjadilah qaf baris hadapan. Ya, sebab fa baris hadapan. Jadi qaf ni bila dia menggantikan fa, dia akan jadi qaf baris hadapan. Baris tu kena mengikut acuan ya, bukannya baris dia dalam kata dasar. Sebab kita nak memasukkan 3 huruf ni, walaupun dia sudah ada barisnya, tapi dia kena menggantikan ya, dan dia kena mengikut acuan ni lah untuk membentuk kata terbitan. Alif dia menggantikan ain, jadi alif tu mengambil baris bawah. So di sini kita lihat alif tu baris kasrah. Dan lam menggantikan lam baris atas samalah. Jadi lam baris atas dengan lam baris atas diganti, dia menjadi lam baris atas. Jadi dengan menggunakan acuan fu'ila, kita akan dapati kata terbitan menjadi qu'ila. Ya, qu'ila dengan alif yang berbaris bawah sebab acuan dia ain tu baris bawah. Dan dalam Al-Quran, alif tidak boleh mengambil baris. So kita kena pindahkan baris alif tu kepada huruf sebelumnya ialah huruf qaf. Inilah yang berlaku di sini ya. Jadi alif baris kepada alif tu kita pindahkan kepada qaf. Jadi qaf mengambil baris kasrah sekarang. Ya. Jadi kalimah dia apa? Qi ala. Seolah-olah dia qi ala. In fact tak boleh baca pun kalimah ni. Sebab apa? Qaf baris bawah dia tidak boleh mengikut alif mad. So tidak ada kalimah macam ni, tak wujud. So kita kena tukarkan alif ni kepada ya mad. Ya, alif mad tukar kepada ya mad sebab qaf ni berbaris kasrah. Dari hukum tajwid dan hukum mad, qaf baris bawah dia kena mengikuti ya mad. Sebab itulah alif ni sekarang ni kita tukarkan kepada ya mad. Jadilah qila. Maka terjadilah kata terbitannya. So tuan-tuan di sini belum lagi ya, belum lagi kata terbitan sebab yang ini tidak wujud. Yang ni belum lagi kata terbitan sebab kalimah ini pun tidak wujud. Yang wujud ialah yang ini. Barulah dia menjadi apa yang dipanggilkan kata terbitan. Dan kata terbitan ni ialah dia mengambil dalam bentuk majhul tadi sebab dia mengambil mengikut acuan fi'il madhi majhul wazan satu. Jadi makna dia perlulah dalam konteks yang sama iaitu konteks pasif. Iaitu bukannya berkata ataupun mengatakan tetapi dikatakan. Itulah makna kepada qila. Ya. So cuba tuan-tuan, ini sepatutnya kata terbitan sudah ada fa'il ya. Sudah ada fa'il. Tetapi sebab dia majhul, jadi fa'il dia tidak ada ya, tidak dinyatakan di dalam kalimah majhul ya. So hanya maknanya dikatakan ya. Dan sepatutnya dikatakan ni dia perlu ditambah masa sekali iaitu telah dikatakan. So terjemahan yang lebih tepat ialah telah dikatakan sebab dia mengambil bentuk fi'il madhi majhul ya. Jadi masanya ialah telah. Jadi makna kata terbitan qila ialah telah dikatakan.
Okey, sekarang ni kita sambung ya. Okey, sebelum sambung tu, mungkin kita nak tambah sikit ya. Kita tambah sikit maklumat di dalam penerangan ini ya. Kita tambah dia dengan meletakkan dalam bentuk teks ya. Bentuk teks sebagai kita panggil dia qaidah. Ya, qaidah apabila berlaku ayat majhul ya. Qaidah. Itu rumi dia ya, ruminya. So, dalam bila berlaku ayat majhul kita masukkan qaidah sekali. Iaitu apa? Fi'il, fa'il, fa'il apa dia? Pelaku ya. Iaitu pelaku tidak dinyatakan. Jadikan dia sebagai satu kaedah supaya tiap-tiap kali kita berjumpa dengan ayat majhul, kita akan gunakan kaedah yang sama, iaitu fa'il, fa'il adalah pelaku kepada kata kerja ya. Kalau kita nak kemaskan ayat tu, pelaku kepada kata kerja tidak dinyatakan ya di dalam ayat itu. Jadi bila dia tidak dinyatakan, dia perlu berbuat sesuatu untuk memenuhkan ya, menyempurnakan ayat itu. Itu kita akan kongsikan sekarang ya. So yang ni kita print screenkan sekali lagi, simpan dia, dan kita pergi sambungan kepada ayatnya, iaitu surah Al-Baqarah tu. Okey, kita clearkan dulu catatan tu, clear drawing. So ayat dia ialah wa iza qila. Ini fi'il madhi majhul wazan 1, bermakna telah dikatakan. Waw ialah dan, waw istinafiah. Iza ialah isim zarah zaman, ketika ataupun apabila, qila telah dikatakan ya. So dia tidak ada siapa yang mengatakan tu, tidak disebutkan, tidak difokuskan ya. Yang difokuskan ialah objek dia. So objek dia mana? Objek ni ialah whom. Itu objek dia. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, jadi whom ni adalah objek dia ya. Objek yang terlibat dengan perbuatan telah dikatakan tu, mesti ada something yang telah dikatakan tu. So dalam konteks ni ialah mereka tu menjadi objek ya. Jadi dalam ayat majhul, yang ni kita panggil dia objek. Kita gunakan teks ya. Home tu adalah objek. Objek ni bahasa Arab dia ialah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Itu dalam bahasa Arab, objek ialah maf'ulun bih. Maf'ulun bih mesti mengambil i'rab yang mansub. Itu dari segi nahwu dia. Ya, semua maf'ulun bih mengambil i'rab mansub. Ya. Okey, tetapi dalam konteks ini disebabkan tidak ada fa'il, jadi hum ni mengambil peranan sebagai naib fa'il. Ya, sebab kalau satu ayat ada perbuatan dan tidak ada fa'il, seolah-olah ayat itu ayat yang pincang ya, ayat yang tak sempurna. Jadi kena ada di dalam ayat itu seseorang yang lain yang mengambil tugas sebagai fa'il dia ya. Okey, so fa'il dia
kita tambah di sini. Objek itulah yang mengambil peranan sebagai naib fa'il. Ya. So, kita sambung nota itu, objek maf'ulun bih yang mansub yang juga berperanan sebagai, ya, kita panggil naib. Naib fa'il. Okay. Bagi tuan-tuan yang telah mengikuti kelas-kelas, ya, bahasa Arab mungkin lebih selesa, ya. Tetapi bagi mereka yang baru, mungkin ini kali pertama ya mendengar syarahan mengenai ayat-ayat ayat-ayat majhul, ya. Okey. So bila ada objek kepada ayat majhul, objek itu mestilah objek kepada kata kerja, ya, dalam konteks ini ialah qila. So objek itulah yang sebenarnya maf'ulun bih yang mansub, tetapi disebabkan tidak ada fa'il, maka objek itu kena berperanan sebagai naib fa'il, ya. Tuan-tuan, bila dia mengambil peranan sebagai naib fa'il, dia kena mempunyai i'rab yang berbeza. Jadi i'rab sebagai naib fa'il ialah marfu'. Ya. So ayat Quran ni kita dia very versatile. Ya, panggil versatile, ya. Maknanya apa? Dia boleh berada dalam keadaan yang berbagai-bagai dalam konstruk ayat tu. Okey. Jadi sebagai naib fa'il, dia kena mengambil i'rab yang marfu'. Fa'il tidak boleh mansub. Objek saya. So bila ada keadaan bertindih macam itu, salah satu daripada i'rab yang dominan akan mengambil alih, ya, yang antara mansub dengan marfu', marfu' lagi dominan, ya, sebagai naib fa'il, peranan sebagai naib fa'il lebih kuat daripada objek, ya. Jadi bila dia diterangkan sebagai naib fa'il, so dia akan mengambil i'rab yang marfu'. Okey, tetapi dalam konteks ini pula dia ada pertalian lain, iaitu apa? Lam ni adalah lam harfun jar. Jadi bila lam harfun jar, hum yang sepatutnya naib fa'il tadi yang marfu' sekarang ni juga menjadi isim yang majrur, ya. Dan saya masukkan, dan pada masa yang sama menjadi isim yang majrur. Dia macam complicated, ya, tapi dia tak complicated. Memang kontrak ayat-ayat Quran macam tu. Cuma kita nak belajar mengenal saja. Jadi home ni, tuan-tuan, dia ada 3 status ni. Pertama, dia objek kepada qila. Sebab qila tidak ada fa'il, dia kena berperanan sebagai naib fa'il. Ya, bila naib fa'il, dia sudah berubah kepada status yang marfu'. Tetapi di sini ada la. La ni adalah harfun jar, ya. Harfun jar bermakna harfun jar ni akan memajrurkan kalimah isim selepasnya. Jadi home ni akhirnya, tuan-tuan, ya, mengambil status yang majrur, i'rabnya, ya. Jadi maknanya dia ni ada 3 i'rab. Itu maksud saya, ya. Dia mansub, dia juga marfu' dan dia juga majrur. Tapi di antara 3 ni, yang mana yang paling dominan ialah majrur. Ya, so majrur ni paling dominan. Jadi bila kita menerangkan, akhirnya hum ni mengambil i'rab yang majrur disebabkan oleh pertalian yang dipanggilkan jar wa majrur, ya. Kalau kita bantukan di bawah ni, cuma kawasan ni tak berapa luas, ya. Mungkin kita akan buatkan penerangan ni di dalam paparan
kalimah lahum saja. Hari ini saya nak memperkenalkan saja ya. Jadi nak lebih kemas kita akan buat di paparan lahum di dalam qurankorpus.com tu kita mungkin okey saya bawa ke sana lebih senang lah ya. Kita ambil balik, kita boleh copy dia semula. Di sini sebab banyak ayat-ayat ni jadi tak ada space untuk kita membuat penerangan tu ya. Jadi kita ambil balik yang ni. Saya boleh copy saja. Copy dia, Ctrl C, kita bawa ke dan yang ni kita padamkan ya. Padamkan dia. Dan kita pergi ke corpusquran.com tu. Okey. Ini dia lahum ya, lahum. Lahum kita tekan 2 kali tu, tuan-tuan boleh tekan je sini dia bawa ke bahagian lahum saja ya di sini. Lahum. Di sini kita boleh apa? Kita boleh masukkan nota tadi, saya control V. Tak kena tag dulu ya. Mana dia tag dulu. Ambil tag, lepas tu saya letak dan control V. Jadi itu apa? Nota tadi ya. Di sini ada tempat lapang sikit untuk kita apa? Meletakkan. So yang ni kita panggil dia apa? Inilah kaedah yang kita kena kenal ya. Kaedah. Kaedah ni apa? Tata cara, peraturan yang berlaku apabila terdapat ayat-ayat majhul. Ya, dalam konteks lahum ni ya, ini yang berlaku, iaitu objek kita boleh adjust sikit ya, objek apa yang objek tu ialah home. So saya arrowkan dia, ambil ke arrow, mana arrow di sini warna hijau ya. So yang dimasukkan sekarang ini ialah home ni ya, home tu. Kita boleh masukkan sini ataupun kita boleh bantu penerangan tu untuk menerangkan pronoun ni ya. Pronoun ni menunjuk kepada home lah. Di sini kata third person masculine plural pronoun ya. Itu maklumat yang dia beri tapi tidak mencukupi. Ya, dalam konteks majhul kita tambah lagi. Ya, sebab ada qila sebelum tadi. Jadi jar wa majrur yang tuan-tuan lihat ni ialah pertalian di antara dua kalimah la dengan hum tu dipanggilkan jar wa majrur ya. Dan jar ni apa dia? Jar ni ialah kata sendi ya. So kita boleh bantu dia dan naik dia, iaitu kata sendi. Okey, mungkin kita okey tulis atas ni kata sendi ya. Kata sendi, jar majrur ni ialah isim yang majrur. Isim yang majrur. Itu dia penangan kepada jar wa majrur. Nak bantu, kita boleh bantukan dengan arrow ya. So kata sendi tu apa? Jar tu. Dan isim majrur tu yang mana? Majrur tu merujuk kepada isim selepasnya home ni yang majrur. Jadi pertalian tu dipanggilkan jar wa majrur ya. Yang ni dipanggil adalah pertalian di antara dua kalimah itu ya. Okey. Ya, itu lebih kurang ya untuk saya berkongsikan kepada tuan-tuan apabila terdapat ayat-ayat majhul, dia ada kaedahnya yang perlu kita kenali ya. Sekarang ke 7.50, saya mungkin besok saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan contoh-contoh ayat-ayat dalam Quran yang mana kita akan lihat lebih jelas lagi ya. Yang lebih jelas apa ni, kata kerja, objek dan juga naib fa'il yang berlaku di dalam ayat-ayat majhul ya. InsyaAllah saya akan kongsikan besok lah ya, beberapa contoh ayat dalam Al-Quran ya. Untuk hari ini sangat cukup perkongsian kita hari ini untuk kita mula mengenal apa yang berlaku di dalam ayat-ayat majhul apabila terbabit dengan
kalimah majhul dan objek kepada kata kerja dalam bentuk majhul. Okey, so yang ni kita boleh simpan kalau kita nak gunakan untuk perbahasan besok. Kita print screenkan sekali lagi. Ya. Dan besok kita akan sambung dalam konteks menerangkan lagi supaya tuan-tuan lebih jelas apa yang dimasukkan kaedah objek ya dalam objek yang mansub dalam ayat-ayat majhul dan juga peranannya sebagai naib fa'il yang marfu ya insya-Allah. Prof, kalau Ya. kita nak buat kotak atas korpus tu yang macam nak tulis data-data penerangan tu, kita yang memang itu dia punya format Zoom ke tu? Yang boleh buat kotak. Format Zoom orang yang buat screen sharing saja. Oh, I see. Yang tu akan keluar apabila kita buat screen sharing. Maknanya sesiapa yang berkongsikan syarahan dia, bila dia nak berkongsikan syarahan dia tu, dia kenalah buat screen sharing kan. Jadi bila dia nak menerangkan, dia boleh pakai feature tu lah. Arrow tu, kotak tu, teks tu. Buat direct atas tu je. Direct kat situ. On the screen tu. Itu pun salah satu daripada semua tuan-tuan dan puan-puan nanti kena belajar juga ya. Sebab apa? Sebab besok kita nak mengajar. Jadi bila kita nak mengajar, kita juga kena kuasai ilmu teknologi ni ya. Sekarang ni kita zaman digitalization ya. Jadi sekarang ni pembelajaran Al-Quran banyak dibantu oleh secara digital ya. Contohnya tuan-tuan dengan saya sekarang lah ya. Kalau tak ada digital ni mungkin kita tak dapat belajar. Saya bila pula saya nak pergi tempat tuan-tuan kan ya. Tuan-tuan ada puan-puan pun sini ada daripada Singapura ya. Jadi dengan digitalization kita boleh terus menimba ilmu Al-Quran ni. Jadi memang saya galakkan memang QHS Academy kita punya fokus pembelajaran ialah secara digital. Jadi terutamanya tuan-tuan dan puan-puan yang masuk ke kelas kita lah ya. Kelas kita tu ada sesi latihan ya, melatih macam mana menerangkan kalimah tu. Tuan-tuan kena belajar buat screen sharing pakai Zoom ni dan seterusnya gunakan kotak tadi. Dalam tu banyak lagi lah ya. Saya pilih kotak lah lebih senang. Kalau nak shape lain pun ada oval lagi dan sebagainya. Highlight pun ada. Ya, tapi semua tu perlukan latihan ya, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih, Prof. Okey, sama. So, untuk ni kita sudahi di sini dulu dan kita akan sambung besok. Yang ingatkan besok saya nak kongsikan beberapa ayat-ayat Quran yang dipanggilkan ayat-ayat majhul. Ya, bagi mereka yang telah mengikuti kelas pengenalan, sebenarnya kita telah kongsikan maklumat ni. Begitu juga mereka yang mengikuti kelas-kelas intensif asal kita, dia ada tajuk yang khas untuk mengenali dan memahami ya ayat-ayat majhul ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.